Bismillahirrahmanirrahim. Kewajipan mendirikan solat. Dari segi bahasa bermaksud doa atau doa dengan sesuatu kebaikan. Dari segi istilah solat bermaksud perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir beserta niat dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Fardu diwajibkan ke atas orang Islam yang baligh dan berakal sebanyak 5 kali sehari pada waktu solat waktu tertentu. Solat fardu merupakan rukun Islam yang kedua dari 5 rukun Islam. Solat fardu yang wajib didirikan ialah solat 5 waktu sehari semalam, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Sekiranya seseorang tertinggal solat fardu, wajib baginya untuk mengulangkannya dengan niat qada. Bagi mereka yang musafir, mereka diharuskan bagi solat dengan mengqasar dan menjamakkannya. Dalil Al-Quran. 1. Surah Al-Baqarah ayat 149. Maksudnya, dan dari mana saja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram Ka'bah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Ka'bah itu benar dari Allah Tuhanmu, dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. 2. Surah Al-Baqarah ayat 150. Maksudnya, dan dari mana saja engkau keluar untuk mengerjakan solat, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram Ka'bah, dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya, supaya tidak ada lagi sebarang alasan bagi orang yang menyalahi kamu, kecuali orang yang zalim di antara mereka ada saja yang mereka jadikan alasannya. Maka janganlah kamu takut kepada cacat cela mereka, dan takutlah kamu kepadaku semata-mata, dan supaya aku sempurnakan nikmatku kepada kamu, dan juga supaya kamu beroleh petunjuk hidayah mengenai perkara yang benar. Ayat-ayat ini dijelaskan Rasulullah dengan sadanya. Islam didirikan dari 5 sendi, mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah yang Maha Esa, mengaku bahawasanya Muhammad itu pesuruhnya, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Islam, baligh, berakal, suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Suci dan bersih badannya dari hadas besar dan kecil, artinya seseorang itu telah pun berwuduk dan mandi hadas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima solat seseorang dari kamu apabila dia berhadas sehingga dia berwuduk. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Suci dan bersih pakaian serta tempat solat dari najis. Orang yang mendirikan solat wajib suci pakaian dan tempat solatnya dari najis, kecuali najis yang dimaafkan seperti darah yang sedikit, kotoran yang melekat pada kaki dan sebagainya. Dalam kaedah fiqh disebutkan bahawa kesukaran itu dapat menarik keringanan, oleh itu najis yang dimaafkan itu tidak membatalkan solat. Menutup aurat. Adapun menutup aurat bagi wanita ialah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua tapak tangan. Manakala aurat lelaki ialah di antara pusat hingga lutut. Batas ini paling penting dan wajib ditutup dalam solat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai manusia, pakailah perhiasanmu ketika hendak solat di masjid. Surah Al-A'raf ayat 31. Menghadap kiblat. Ketika mendirikan solat, kita diwajibkan menghadap kiblat, iaitu Ka'bah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram Ka'bah. Surah Al-Baqarah ayat 144. Yakin bahawa waktu solat telah masuk. Dengan yakin telah masuk waktu solat fardu yang hendak dilaksanakan. Solat bukanlah suatu pekerjaan yang mendatangkan kerugian bagi kehidupan seseorang. Ianya adalah merupakan bukti dari rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah anugerahkan. Solat juga adalah merupakan amanah yang harus dikerjakan oleh orang yang telah berjanji Muslim sentiasa melaksanakan sehari semalam sebanyak 5 kali. Dari solat yang dikerjakan inilah akan terlihat hasilnya pada watak dan kepribadian setiap Muslim seperti janji, sabar, tawakal dan selalu berusaha menjauhkan kemungkaran dan kezaliman. Solat bukanlah suatu pekerjaan yang mendatangkan kerugian bagi kehidupan seseorang. Ianya adalah merupakan bukti dari rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah anugerahkan. Solat juga adalah merupakan amanah yang harus dikerjakan oleh orang yang telah berjanji Muslim sentiasa melaksanakan sehari semalam sebanyak 5 kali. Sebenarnya setelah kita beribadah dalam mencari nafkah, maka jiwa kita berasa letih dan ingin bertemu dengan Zat yang telah mencipta dan memelihara kita. Perasaan ingin bertemu itu akan selalu timbul kepada apa saja yang kita cintai setelah beberapa saat disibukkan oleh pekerjaan duniawi. Solat bukanlah hakim yang bersifat diktator. Solat adalah merupakan panduan antara keikhlasan dan kepuasan, bukan paksaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahawa tidak ada paksaan dalam agama. Solat bukanlah hukum yang dibuat hari ini, kemudian dimesyuaratkan dan besok harinya diubah menurut kepentingan dan keperluan. Ianya juga bukanlah ketentuan hukum yang menunggu pengesahan secara rasmi dari penguasa negeri. Solat tetap menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadah, dan yang demikian itu tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman nanti. Jika seseorang telah berjanji dengan memegang teguh sebagai seorang Muslim, maka kewajipan selanjutnya adalah mewujudkan setiap kelakuannya dengan tingkah laku seorang Muslim. Solat bukanlah perintah yang hukumnya hanya harus mubah, yang apabila dikerjakan tidak berpahala dan bila tidak dilakukan tidak berdosa. Ianya wajib dikerjakan dengan ketentuan waktu dan cara tertentu. Kita tidak memiliki hak untuk menambah atau menguranginya. Apatah lagi untuk memajukan atau mengundurkan waktunya, seperti halnya udara yang masuk ke dalam paru-paru, mestilah melalui hidung atau mulut. Tidak mungkin melalui selainnya. Akan tetapi sangat dikesali, masih ramai lagi orang yang beranggapan bahawa antara harus dengan fardu tidak ada perbezaan. Padahal dua perkara itu jelas berbeza. Pada hukum yang bersifat harus, kita boleh mengerjakan sesuka hati. Akan tetapi dalam perkara fardu, sudah ditentukan dan ditetapkan bila pekerjaan itu harus dilakukan. Solat adalah merupakan hajat yang sangat diperlukan oleh jiwa kita, sebagaimana kita memerlukan makanan setiap hari. Hal itu disebabkan makan dan minum sebagai sumber tenaga ubuh dan materi kehidupan. Sedangkan solat adalah untuk menjaga roh supaya sentiasa berada dalam ketenteraman dalam kehidupan seseorang untuk menuju ke jalan yang diredhai Allah. Solat merupakan hajat setiap Muslim yang harus dipenuhi. Solat akan membimbing akhlak seseorang serta membezakan antara kerosakan dengan kebaikan. Solat juga akan mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sebab tidak mungkin bagi orang yang sudah tahu akan menghadap Tuhannya masih tetap saja suka berbuat kesalahan. Sedangkan setiap orang yang akan menghadap Tuhan sentiasa harus bersih jiwa dan raganya.
Bagi orang yang mengerjakan solat, dapat diharapkan kebaikan darinya. Kebaikan itu akan terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika ia membaca ayat Al-Quran dalam setiap solat, maka akan selalu terselip dalam hatinya satu getaran ilahi yang membangkitkan seseorang untuk berbuat baik. Firman Allah, maksudnya, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Bahawasanya Allah sekali-kali tidak mempunyai hajat dari solat yang kita kerjakan, akan tetapi kitalah yang mempunyai hajat terhadap solat tersebut. Dia adalah zat yang maha kaya dan hamba diciptanya adalah miskin dan fakir serta sentiasa meminta kepadanya. Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang lemah dengan sifat kelemahan tersebut. Kita dianjurkan supaya selalu meminta kepadanya. Apa yang Allah anugerahkan kepada kita seperti kesihatan akal fikiran, harta benda, langit dan bumi seisinya, adalah sebahagian kecil dari ciptaannya yang diberikan kepada makhluk manusia. Dari kurnia nikmat Allah itu dapat kita saksikan betapa sempurnanya nikmat tersebut, baik yang dapat dilihat oleh mata atau yang gaib. Bagi orang yang meninggalkan solat, sedangkan mereka masih juga tetap menikmati kurnia Allah tersebut, samalah ertinya dengan mengingkari hati nuraninya sendiri atau kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah lupa dengan tujuan hidupnya di dunia ini serta lupa dengan hari pembalasan di akhirat nanti. Firman Allah, maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan aku masuk ke neraka Jahanam dalam keadaan hina. Surah Al-Mu'min ayat 60. Justru, Allah memberi peringatan kepada mereka yang selalu memalingkan muka apabila diseru untuk menyembah kepadanya. Dari solat akan terkumpullah seluruh kebaikan yang diperbuat oleh seseorang sehingga sikap dan kepribadian orang yang benar-benar memahami erti solat akan tercermin dalam kehidupan sehari-harian. Di samping itu solat dapat membantu kita untuk mencari dan mencapai ketenangan dalam pelbagai keadaan. Waktu solat adalah waktu istirahat bagi jasmani dan rohani dari kebisingan kehidupan dunia. Ia juga sebagai asas pembentukan kesatuan dan persamaan kedudukan kaum muslimin. Menjaga aturan-aturan ilahi, mengosongkan hati dari nafsu syahwat, membersihkan hati dari sikap permusuhan, penipuan dan sebagainya. Firman Allah, maksudnya, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu terasa sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Justru itu, hendaklah kita memelihara solat tepat pada waktunya. Allah tidak mengharapkan sesuatu dari kita, akan tetapi kitalah yang mengharapkan sesuatu dari solat itu sendiri. Allah tidak akan pernah memusuhi kita dan mengganti nikmatnya menjadi sebuah musibah jika tidak kerana perbuatan kita sendiri. Kata anak-anak kita tidak bererti di hadapan Allah, kemuliaan masa muda kita tidak abadi. Janganlah kita menyesal pada hari pembalasan nanti. Solat fardu wajib ditunaikan selagi seseorang masih Islam dan masih waras. Solat fardu tidak boleh ditinggalkan sama sekali dalam apa keadaan sekalipun kerana ia termasuk dalam dosa-dosa besar. Kata dalam keadaan seseorang sakit teruk sekalipun jika hanya mata yang boleh bergerak maka solat wajib dilaksanakan dalam waktunya iaitu dengan menggunakan isyarat mata. Sekiranya seseorang tertinggal solat fardu, wajib baginya untuk mengulangkannya dengan niat qada. Solat sunat adalah solat yang mendapat pahala jika dikerjakan dan tidak mendapat siksa jika ditinggalkan bagi penganut agama Islam.
Berbeza dengan solat fardu yang digalakkan untuk didirikan secara berjemaah, solat sunat boleh dilakukan secara berjamaah atau secara bersendirian. Solat berjemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai seorang imam. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah itu lebih afdal baik daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solat berjemaah terdiri daripada seorang imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum. Solat secara berjemaah sangat dituntut dalam Islam. Bagi mazhab Syafi'i hukumnya ialah fardu kifayah, manakala sesetengah pendapat mengatakan solat berjemaah hukumnya sunat muakkad atau sunat yang sangat dituntut dalam Islam. Mereka yang terlewat mengikuti solat berjamaah dikenali sebagai masbuk. Antara solat yang biasa ditunaikan secara berjemaah ialah solat fardu 5 waktu, solat sunat hari raya, solat sunat istisqa, solat sunat tarawih dan solat sunat witir. Tetapi bagi solat Jumaat, ia wajib dikerjakan secara berjemaah. Satu, ubat gangguan jiwa. Dr. Zakiyah Darajat berpendapat bahawa apabila solat yang 5 waktu itu dikerjakan dengan wudhu yang baik, dilaksanakan pada waktunya dan disempurnakan rukuk serta usyuk, ianya merupakan rawatan bagi kejiwaan, iaitu mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan ahli kejiwaan, ampunan terhadap dosa dan kesalahan merupakan ubat kepada gangguan kejiwaan kerana salah satu penyebab dari gangguan kejiwaan adalah merasa bersalah atau berdosa. Orang akan merasa gelisah dan goncang jiwanya apabila ia merasa bersalah atau berdosa kepada Tuhannya. 2. Senaman jasmani. Jasmani adalah merupakan kumpulan dari pelbagai anggota. Tiap-tiap anggota terdiri dari kumpulan tulang, urat dan daging. Semuanya memerlukan darah untuk melancarkan segala kegiatannya. Semua anggota jasmani sentiasa memerlukan gerak agar kehidupannya dan kegiatannya tetap berjalan terus. Sebagaimana telah ditetapkan dari ilmu tubuh manusia bahawa yang mana ada urat dan otot-otot keras, jika orang yang mempunyai jasmani tersebut tidak mahu bersenam, maka urat atau otot-ototnya itu akan menjadi lemah dan sangat mudah diserangi penyakit. Bila kita memperhatikan lahiriah, maka gerakan solat yang kita kerjakan itu penuh mengandungi senaman jasmani yang menghasilkan kesihatan hidup serta menambahkan kreativiti kerja. Kerana hampir semua gerakan dalam solat itu menggerakkan jasmani kita, sehingga tidak ada satu pun anggota tubuh yang tidak bergerak. 3. Pembinaan disiplin peribadi. Solat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam adalah merupakan latihan bagi pembinaan disiplin peribadi. Ketaatan melaksanakan solat pada waktunya, menumbuhkan kebiasaan secara teratur dan terus-menerus melaksanakannya pada waktu yang ditentukan. Kebiasaan yang demikian ini akan menyertai jalan hidup seseorang. Pada orang yang seperti ini akan mudah tumbuh. Kebiasaannya mendisiplinkan diri dan disiplin yang dibiasakan dalam solat akan mudah diterapkan dalam seluruh sikap hidup seharian. Disiplin sudah terbiasa dibina itu akan susah untuk diubah kerana telah menyatu dengan kepribadiannya. Bagi dirinya, disiplin belajar, bekerja dan berusaha dapat dilakukan tanpa mengalami kesulitan. 4. Mewujudkan rasa ketenangan. Bagi orang yang sentiasa tekun di dalam mengerjakan solat, maka di saat ia ditimpa musibah apapun sifatnya, ia tidak akan merasa gelisah atau berkecil hati, apalagi sampai berdukacita tanpa berusaha untuk menghilangkan musibah tersebut. Sebabnya ialah kerana gelisah,
kecil hati dan duka cita itu adalah dapat melenyapkan kesabaran yang besar, sedangkan ketiadaan kepercayaan terhadap Zat yang Maha Pencipta memberikan rezeki serta Maha Pemberi penggantian terhadap apa yang dinafkahkan oleh seseorang manusia untuk sesuatu kebajikan dan kebaikan. Itu pun lebih besar dari bahayanya. Kita pasti sedia maklum bahawa orang yang sentiasa gelisah, takut miskin untuk menafkahkan hartanya demi kebaikan adalah sangat dicela oleh agama. Justru itu, bila hati telah tenang tenteram dan tidak gelisah, pasti akan timbullah kebaikan dari dirinya. Penyebab ketenangan itu adalah dengan mengerjakan solat secara teratur dan tertib menurut ketentuan-ketentuannya. 1. 4 rakaat sebelum Zuhur mengisi pintu langit yang terbuka. Firman Allah, maksudnya, dan bila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabat, lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat bersamamu dan menyandang senjata. Ayat di atas ini mengandungi pengertian bahawa Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk solat bersama para sahabat dalam solat wuf atau solat yang dilakukan ketika sedang berdepan dengan musuh dalam suatu peperangan. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat di atas ialah bahawa betapa pentingnya solat berjemaah itu, sehingga dalam keadaan berperang sekalipun Allah memerintahkan supaya solat berjemaah. Ini menunjukkan bahawa solat berjemaah itu harus lebih diperhatikan bila dalam keadaan aman. 2. 2 rakaat sebelum solat subuh lebih baik dari dunia beserta isinya. 3. Solat sunat witir sebagai lambang kecintaan Allah. 4. Mendapatkan idaman hati dengan solat hajat. 1. Dasar hukum solat berjemaah. 2. Hukum solat berjemaah. 3. Keutamaan solat berjemaah. 4. Buah yang dapat dipetik dari solat berjemaah. Akhir kata, semoga kita sentiasa mengerjakan solat tanpa mengira keadaan sekalipun. InsyaAllah.